Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung kitab kita ni, tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan oleh Syekh Dr. Ahmad Syarbasi, Syekhul Azhar. Yas'alunaka. Dalam bab muamalat lagi, menjumpai kafilah. Kita bicara agama dan kafilah lepas ni. Ada orang tanya Syekh ni, saya baca bahawa Rasulullah SAW melarang menjumpai kafilah. Apakah yang dimaksud dengan menjumpai kafilah? Itulah. Lepas ni akan syarah lah. Syekh ni jawab. Dalam kitab Al-Islam wal-Iqtisad, Islam dan ekonomi dah, disebutkan bahawa salah satu sifat orang Islam ialah tidak menyembunyikan harga barang yang sesungguhnya. Itu sifat orang Islam ni. Dia tak sesuai harga barang, dan juga tidak menipu orang dalam masalah harga. Dia tak tipu. Sepatutnya harga musakin ni berapa, bukan musakin ni berapa, dia tak tusuk. Dia tidak kata mendoh hak bukan musakin jadi musakin ni. Ataupun pebuh nama mahal-mahal, dia ngejah supaya tipu orang kampung, nak tipu masyarakat. Antu alih dah. Susuk bagai kau dah. Susuk simpai bagai dalam store dia supaya orang memerlukan, orang jadi harga jadi naik bagai. Itu pun tipu orang Islam juga ya. Oleh kerana itu Rasulullah SAW melarang talaqi ar-rukban. Talaqi ar-rukban. Maksudnya apa ni? Menjumpai kafilah. Apa maksudnya? Kata telaki di sini berarti cepat-cepat menjumpai. Sementara rukban ialah sekelompok orang yang datang dari desa-desa dan dusun menuju kota, di mana mereka membawa barang-barang atau hasil bumi yang hendak mereka jual. Dan mereka tidak mengetahui harga jualan yang wajar di dalam kota bagi barang-barang yang dibawanya itu. Dia tak tahu harga. Dia pakai jual murah lah. Dia tak tahu harga semasa. Kau apa dah. Kemudian sekelompok pedagang mencegah mereka dah. Sekat tengah jalan. Di pinggiran kota membohongi mereka mengenai harga di pasar. Dan kemudian membeli barang-barang mereka itu dengan harga yang murah. Ini masalah utama. Pak nyanyi kau kapus. So kau dah. Lepas tu yang ambil utang banyak. Yang ambil utang tengah. Banyak dah. Kemudian rombongan dari desa tersebut kembali ke desanya, sementara para pedagang tersebut membawa barang tersebut ke pasar dan menjualnya dengan harga tinggi. Itu masalah. Jual harga tinggi, utang yang banyak. Orang kapur tu jual sayur ke jual buah tu banyak mana utang dah. Dengan begitu mereka memperoleh keuntungan yang sangat besar. Banding orang kapur hak mega ke hak nane ke, padahalnya letih pok tu lagi dah. Megonan yang tiba-tiba orang tengah ni utang banyak lagi dah. Jadi tak sepadan. Kalau sepadan tak apa, tapi masalah ni melampau dah. Jadi sekarang ni kita jangan sekat dah. Nabi pun lagi jangan sekat tu. Tapi jadi gitulah. Jadi orang kapur terasa tertipu. Kalau dia sedikit boleh jual, ada hak guna tengah tak apa. Kalau dia tidak sekat, ambil kapur terus dah. Ambil buah di ladang. Lepas tu benda tu diketahui. Orang kapur pun tahu bahawa di pasar tu jual berapa, jadi dia tak merasa tertipu lah, tidak mahal sangat. Dia tidak dieksploitasi lah oleh pihak orang tengah ni. Orang nego dia gitu, kadang nego auto ni banyaknya bukan je buat produk asal, dia jadi orang tengah ni. Jadi orang tengah syarikat ni yang ambil auto sikit sini, auto sikit. Jadi pemasaran tu auto dia lah, ada banyak auto dia. Kalau kita di Tanah Merah kan, Angkin Lim tak? Dia ni bukan dia jual pasar tak, dia pemborong ni. Jadi seluruh Kelantan, Terengganu, Pahang ni dia jadi jadi pemborong lah. Jadi siapa bagi pak dia dulu, baru dia sebar seluruh Kelantan, Terengganu, Pahang. Wallahualam lah, kata ni 3 negeri kata dah. Jadi utang je banyak. Jadi dia je pasar lah. Dia ni bukan kilai buat produk ke apa dah, dia pasar lah. Dia hantar bagai dah. Hikmah dari larangan Rasulullah SAW tersebut ialah supaya tidak ada perantara yang memonopoli hubungan di antara producer dan consumer. Producer ni penghasil lah. Jenane, dia buat produk. Consumer ni juga guna dah.
Jadi tidak ada hubung orang tengah monopoli ni. Sungguh dia boleh kontrol harga barang. Orang kapur ni boleh hutus sikit ya. Dan lepas tu menurut ungkapan kita sekarang lah, kerana perantara yang bersifat memonopoli ni dari satu sisi jelas merugikan producer, ini penghasil lah. Orang jual nane, orang jual mega, orang jual kile, jual produk ke apa lah. Sebab telah mengurangi sebagai hak mereka, itu dia ambil, kononnya ambil banyak, dia beli betul banyak, dia beli murah, lepas dia jual mahal di kedai lah. Dengan cara membeli harga-harga mereka dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga yang wajar. Kemudian pada sisi yang lain, perantara itu juga merugikan consumer, orang yang beli. Ini pengguna lah, pengguna akhir tu. Kerana menjual barang kepada mereka dengan harga yang tinggi. Jadi, dia tu terbanyak. Orang tengah tu terbanyak ni. Jadi, orang beli pergi, orang jual buat hak asal tu, jual nane pokok ko. Jual mega kata jual buat produk di kilang, jadi rugi. Jadi, benda ni kena bincang mulut lah. Supaya tidak berlaku rugi. Orang jual buat produk. Orang tengah. Jadi, kita bukan suruh orang jual tengah ni. Dia ada minyak lori dia ke, minyak kereta dia, bank dia ke. Dia ada lah kos-kos tertentu dah. Tapi janganlah hutus banyak tajak. Sehingga merugikan orang jual mega ataupun jual penanai ataupun jual buat produk asal berbanding dengan dia dah. Dia ni hutus sama. Ni masalah dah. Dengan begitu, yang beruntung dari awal hingga akhir adalah perantara orang tengah ni. Mereka yang para perantara itu tidak ubahnya seperti sekelompok minoriti yang mempunyai kekayaan yang semakin membesar. Kita tengok syarikat besar pun, semua tu jadi orang tengah. Gitu masalahnya. Kerana keuntungan tiap wajah yang mereka perolehi dari producer, yang ini penghasil ataupun pembuat ataupun petani ataupun peladang dan consumer ni pengguna yang akhir yang merupakan kelompok majoriti. Jadi semua rugi. Orang petani pun rugi, peladai rugi, pembuat kilat rugi, waktunya dia tengah, pengguna pun rugi, bayar mahal juga. Sekiranya para producer, maksudnya penghasil ataupun orang jual buat petani, peladai tu, para tersebut sampai masuk ke pasar dan menjual barangnya di sana tanpa ada perantaraan, maka mereka akan dapat menjual barangnya tersebut dengan harga yang wajar, dan pada sisi lain, harga tersebut tidak memberatkan bagi consumer dia, maksudnya bagi pengguna. Jadi biasanya kalau terus direct, dia tak fikir nak utuh banyak sangat lah pasal dia ni. Dia boleh ke atas di ke pasar, dia sendiri boleh jual. Jadi dia jual tu, dia tak ambil dah utuh banyak dah. Sebabnya dia tak payah nak bayar orang tengah lagi dah. Masalahnya bayar orang tengah dah. Benda tu gitulah asalnya. Tapi kalau menyusahkan petani, tak apalah orang tengah. Petani peladai ni, ya nak pergi atas sibuk nak cari ke lembu, cari ke kambing, nak cari ke nata dia ataupun nak cari ke kebun-kebun dia dah. Dia jual atas jual, jadi tak ada lah cari kebun. Jadi kalau siapa tahap tu, dia guna orang tengah tak apa. Tapi janganlah siapa tahap melampau keuntungan orang tengah dah. Lebih cemolek lah, kena tahu. Jangan ada unsur penipu Kena lebih cemolek, dia tahu orang nak jual ladai nak berapa hak. Dan semua ni puas hati lah. Jangan rasa tertipu dah. Kerana barang tersebut tentunya akan punya harga yang lebih bagus dibandingkan jika jual kepada para perantara, dan pada sisi lain consumer ni, orang yang pengguna ni, pengguna akhir hak jual beli ni tentunya akan dapat perolehi barang tersebut dengan harga yang lebih rendah dibandingkan sekiranya mereka membelinya dari para perantara ataupun orang jual hak tengah ni dah. Islam bekerja demi kebaikan bersama-sama dan tidak membenarkan adanya sekelompok orang yang melakukan praktik monopoli. Matlamatnya jangan monopoli ya. Monopoli ni masalah. Bahkan bukan ni saja. Tempat kita pun kita kena buka dah. Syarikat-syarikat monopoli ni menyebabkan yang akan jadi barang tu mahal. Contoh syarikat telekomunikasi kita dah. Celcom, Hotlink. Masa dia berkuasa penuh ni, tidak ada syarikat kecil-kecil syarikat lain ni. Dia akan jadi mahal lah. Kita berasa nampak mahal tak internet bulan ni. Tapi apabila semakin banyak syarikat-syarikat yang timbul lepas tu, yang mobile dan seterusnya, dan sekali akan berasa saingan. Apabila berasa saingan, akan turun harga. Jadi apabila monopoli, akan jadi mahal. Sebab kita pun ada lagi monopoli tak. Gula dah gapa tak. Jadi hak monopoli ni boleh kontrol harga barang. Tu masalahnya tak. Kalau you buka luar, ia akan jadi tu macam handset, telefon juga dah.
Dulu telefon hanya daripada Samsung ke apa dah. Nokia ada dah. Tapi bila buka syarikat lain pun masuk juga. Ada banyak dah. Hak Cina pun masuk. Sekarang ni Cina ni buatan Cina bukan debit lagi, bukan kodi lagi, bukan mudah rosak dah. Sekarang ni pun semakin canggih. Redmi lah apa menyebabkan harga turun. Bila harga turun, produk yang tidak dimonopoli oleh satu syarikat yang akan menyebabkan persaingan itu akan menurunkan harga barang, menyebabkan consumer pengguna ni boleh beli dengan harga murah. Benda ni pun Islam cara lah. Kita nak tahu benda ni Islam cara. Okey, Islam ni redha belaka dia. Redha pakai doa tawakal, tak ada kritik ke apa dah. Berontak tak boleh nak kritik ni biasa dah. Ataupun akad darah putih biasa. Jangan akad darah putih pun salah dah. Nyanyolah kau orang yang susah dah. Tapi betul hak tak tulisnya orangnya ambil kesempatan. Dia cukup dah akad darah juga. Ni yang kata tak bertanggungjawab lah. Ramai lagi nak cara kau susah. Tiba-tiba dia akad darah juga. Okey, larangan Rasulullah SAW terhadap perilaku menjemput kafilah terhitung menjemput orang ni lah daripada orang kampung ni, kafilah ni. Rombongan pedagang logi-logi dulu kat utara dengan tu lah kuda-kuda dah. Bawa barang ni nak pergi pasar, sekat tengah jalan, hak tu dilarangnya. Dihitung sebagai satu ajaran tersejalan dengan prinsip kerja sama moden yang berlandaskan pada penghapusan perantara di antara producer dan konsumer. Kalau boleh kita nak kurang seboleh mungkin orang tengah ni. Dengan demikian, Islam telah mendahului para pakar kerjasama dalam hal ini sejak 14 abad yang lalu ketika menetapkan prinsip sendi dasar perekonomian yang utama yang akan menciptakan kebaikan bagi semua. Matlamatnya untuk kebaikan maslahat bagi semua pihak ni. Itu hak Islam nak. Semua hak kita bincang insurans ke, riba ke. Semua tu kita sebenarnya untuk maslahat, untuk kebaikan orang Islam. Untuk kebaikan orang bukan Islam pun kalau guna sistem tu supaya tidak berlaku tipu, perkhianatan, untung sebelah pihak saja dah. Benda-benda gitulah kita kena faham dah. Islam dan etika kerja. Ada orang tanya Syekh ni, Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadisnya, maksudnya tidak ada satu pun makanan yang lebih baik dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangannya sendiri. Ini kerja sendirilah. Apakah makna dari hadis tersebut? Sejauh manakah keperluan Islam terhadap masalah kerja? Dia tanya Syekh ni. Syekh pun jawab. Ketika Rasulullah SAW mengatakan tidak ada satu pun makanan yang lebih baik dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri, kerja sendiri ni. Rasulullah SAW menghendaki manusia bersandar kepada Allah dan kepada kemampuan dirinya dalam mencari rezeki. Bersandar kepada Allah dulu dah. Tapi dan kepada kemampuan, kebolehan diri sendiri. Bukannya bergantung pada orang lain dah. Itu hal lebih baik dah, terbaik. Kerja sendiri kata. Tawakal pun lebih. Nego sendiri, jual sendiri, khidmat sendiri dah. Itu tawakal lebih lah. Bergantung dengan Allah lebih. Dan yang kena usaha bukan doa saja dah. Doa saja tunggu duit kau jatuh daripada langit. Bukan gitu dah. Allah tak buat gitulah. Boleh kalau buat memang tak mustahil. Jangan guna buah mustahil dah. Mustahil ni tak mustahil. Tapi Allah nak kita ni ikut sistem sunnatullah. Baru jadi manusia. Bukan jadi. Kita bukan alam akhirat lagi. Alam akhirat tu letah lah nak gapa kalau masuk syurga dah. Nah terfikir nak gapa-gapa mari depan mata selalu nak. Tu syurga lah. Kita ni alam dunia lagi. Alam cubaan. Bukan alam akhirat, alam syurga dah lagi dah. Nak kan ada. Jadi Allah suruh bahkan apa? Maryam, mak Nabi Isa AS, Maryam ni dekat nak beranak tu dia doa-doa. Masa dia nak beranak letih ke apa tu, Allah suruh kocok lagi pokok kurma dah. So jatuh buah kurma dah. Jadi kena kocok pokok tu dah. Jadi tidak kata pakai mari depan mata teguh. Tapi Allah nak suruh usaha. Nampak kita ni kehambaan kepada Allah SWT dah. Matlamat ni suruh nampak hamba. Oleh sebab itu Allah mahu sangat kita ni menjadi hamba kepada orang lain. Jadi hamba kepada jin, syaitan, iblis dah. Hamba kepada tok guru, tok wali dah. Hamba kepada padri ke apa dah. Jadi kita kena rasa kita ni sama level dia, sama-sama makhluk, tidak merasa hina di hadapan makhluk. Oleh sebab itu kita tak boleh duduk lalu kat pokok gapo, hutan gapo, pusu gapo, topek minta topek lalu tu. Kita tu rendah diri dah.
Tok Wali pun tak boleh. Tok Wali ni, masalah Tok Wali ni bukan masalah saya. Masalah saya tu tak apa. Saya tu nak masalah dia. Lepas yang mati tu pengagungan dia lebih besar daripada dia hidup. Bahkan masa dunia pun cium dah kaki dia kat setengah tu dah. Cium tangan dia, cium kepala kaki dia dah. Hormat ke Tok Guru ni. Mati tu yang agak kau tinggi darjat dia. Jadi alam ghaib tu lebih tinggi. Kita bukan suruh kepada kali kita. Jadi dia tu jadi macam dia Tuhan dah. Kita hormat dia. Kalau istighasah minta tolong dengan Tok Guru, Tok Wali ni. Minta lah Tok Guru hamba susah ni nak. Tak ada pitih, tak ada gapo ni tak. Lah ni PKP, minta lah beri rezeki pada kami. Minta dengan Tok Guru hak mati dah. Ni tahap Tuhan dah lah. Ni tahap Tuhan. Kalau ada hadis hak riwayat kita baca sebelum ni ada bicara dah. Kalau dengan jin, syaitan, jin ataupun malaikat dah. Hak kata hak panggil wahai hamba Allah dah. Ya ibadallah dah. Wahai hamba Allah. Suruh tunjuk jalan ke, suruh sekat natai aku daripada sesak ke, daripada pergi jauh ke. Kita sebut ya ibadallah tu kita suruh. Bukanlah kalau kita terima riwayat tu kuat pun dia suruh. Dia suruh sebagai qali. Jin ataupun malaikat ada situ tu jadi qali, jadi hamba kepada kita. Bukan kita jadi hamba pada jin, malaikat ke gapo dah. Kalau dia ala ghaib, kita anggap dia tinggi taraf dia boleh jadi sama dengan Tuhan dah. Jadi kita confuse. Tuhan ni Allah ke, Tuhan ni jin ke, Tuhan ni malaikat ke? Tuhan ni Tok Wali rijal ghaib ke ataupun jin hak berlaku jadi Tok Wali ke? Jadi tukar lah. Tu jadi syiriknya dah. Tak apalah nak cerita. Ni benar dia. Jadi kita kena usaha cari rezeki. Tu sunnatullah. Sehingga rezeki yang diperolehnya itu adalah rezeki yang halal dan baik. Halal dan tayyiban. Ni kata dah. Halal dan baik. Oleh kerana itu Allah SWT berfirman. Maksudnya dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya. Dan makanlah dengan sebahagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu akan dibangkitkan. Surah Al-Mulk ayat 15. Jadi kita ni, bumi ni, Allah buat sesuai untuk manusia cari rezeki. Kita kena jalan, kita kena cari rezeki. Jangan duduk sajalah. Jangan duduk rumah saja. Duduk rumah saja. Hadis Nabi buat perumpamaan tu tentang rezeki ni. Allah jamin tu ialah burung. Burung tu bukan duduk dalam sarang dia. Dia tubik daripada sarang dia lah. Tubik daripada sarang dia, cari rezeki kelik dengan perut kenyang. Tu cara Allah ajarkan manusia ni bertawakal, bergantung dengan Allah. Bukan tawakal ni duduk atas jadah, duduk saja dah. Ataupun duduk dalam rumah dah. Tak dera pun tak boleh dah. Dari putih pun tak boleh. Maksud tak ada. Terpaksa lah kita kata. Bagi terpaksa tak boleh dah. Dia jadi takut makan benda haram pula kalau minta dengan keadaan kita ni kenyang dah. Kalau kita ni ada orang lebih memerlukan ambil hak orang lain. Okay, dengan ayat tersebut Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk berusaha dengan diri mereka sendiri dan jangan membiarkan orang lain bekerja untuk mereka. Jangan orang lain kerja dia makan gaji, maksudnya dia tak kerja langsung tak. Kalau makan gaji pun kerja lagi tak. Dia tak kerja langsung. Ambil apa orang kita pega dia dah. Bini tu le pega kau setengah tu tak. Tok lelaki tu buat kerja, bini buat kerja. Ini karut Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW mengatakan bahawa seburuk-buruk manusia adalah mereka yang tidak mahu bekerja dan meletakkan urusan dirinya kepada orang lain. Dia tak kerja buat, orang lain tangguh dah. Ni tak baik dah. Buruk manusia ni. Bodoh perangai kita kata dah. Tak bertimbang rasa dah. Al-Quran juga menyebutkan apabila solat telah ditunaikan maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah kurnia Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Lepas semaya suruh gila tu buat cari rezeki. Allah suruh ni. Cari rezeki tu bukan atas tikas sejadah dia kata ni. Bertebarlah di muka bumi ni. Cari kurnia Allah. Atas muka bumi lain lah, bukan dalam rumah ni. Dan bila cari rezeki tu ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Jadi bila-bila kerja pun boleh. Ingat Allah, zikrullah ke, pasal Quran ke. Kita kena kreatif lah. Kalau kita tak boleh nak baca Quran, kita pasal Quran. Ataupun pasal ceramah ni. Kita tak ada nak ngaji pergi masjid bahasa tamu-tamu PKP ni, kita pasal ceramah ni ke, ceramah mana-mana pun dah. Bila-bila duk nyenggi tu boleh ilmu sikit. Memanglah molek nyenggi, molek talaki nadah kitab duk cokoh nadah tadah. Tulis dak dobit atas kitab tu memanglah tu terbaik. Tapi kita kena faham realistik. Zaman ni berubah. Zaman dulu dia tak sibuk.
Handset tak ada, TV tak ada. Jadi dia boleh puasa tu siapa boleh ngaji dah. Sibuk kerja-kerja letih pun klik tu, tak ada kerja buat dah. TV pun tak ada, malah nak ada kitab ngaji dah. Tu cara zaman dulu. Zaman lon ni banyak main ni. Bukan main ni. Tu main ni handset ke apa dia nak. TV lah handset ke apa. Menyebabkan manusia tak ada. Jadi kita kena membiarkan manusia tu cari alternatif lain untuk memudahkan dia. Kalau kita tidak beri, dia akan cari benda sesat. Kalau tok guru, tok ustaz kata belajar dengan Google sesat, belajar dengan internet sesat, dah sekali kita ira juga, dia cari juga ke internet dak. Mari Kristian, mari Syiah ke apa, sesat barat juga. Oleh sebab itu Google ke apa, biarlah yang ada dalam Google tu ustaz-ustaz kita yang hebat. Orang cari tu Google tu ambil jawapan-jawapan ustaz. Terlibat dalam dakwah dalam internet pun, insya-Allah orang jadi satu perkara yang itulah. Jadi sekarang ni buat kerja buat ni, ada kerja ni memang kita tidak perlu fokus 100%. Dah. Jadi moleknya kita pasal je telinga ceramah kau baca Quran kau gapo, tak telinga tu hak lain ni kan ada hak jenis wireless tu tak ada. Earbud gapo panggil tak. Maksudnya tak dalam telinga tu kita pun pasal handset kita ceramah gapo, boleh buat kerja. Kadang kerja tu berapa jam dak? Kerja kila gapo dah. Lama sangat dah. Dan kita pula tidak perlu fokus pada perlu kita cecek kira kita buat benda tolong dah. Contoh sekalian kita buat benda tolong. Benda ni lah sama tiap-tiap hari. Kita tak perlu dengar sesuatu lah. Kalau kita kena dengar apa-apa tu lagi, tak perlu dengar pun. Kita hanya buat je. Gerak tangan dah. Jadi benda-benda gini kalau gerak tangan ke apa, jadi alangkah baiknya kita boleh pasal ceramah kepada pasal Quran ke dah. Banyak mana kita boleh setiap hari tu ilmu dah. Okay, habis itu dah. Ada banyak kan lah ni kata terapi dah. Baca Quran tu pasal Quran terapi. Ada orang kata tak boleh ke apa, tapi kita kira Quran ni memanglah syifa dah. Ya adalah ubat dia terapi dah. Nate pun jadi terapi juga. Bukan kita manusia je. Ya. Okey, ingatlah. Lepas tu Al-Quran memerintahkan manusia untuk bertabarah di muka bumi guna mencari rezeki dan tidak tidur dengan meminta-minta orang lain bekerja untuk kepentingannya. Bukan dia buat ibadah saja kau dakwah saja, tiba-tiba orang lain buat kerja, dia tak buat kerja, tak silap gitu dah. Dalam kitab Al-Islam Al-Iqtisad disebutkan bahawa Al-Quran Al-Karim telah berbicara mengenai kerja. Dan para pekerja pada ayat yang banyak dengan penuh pujiannya. Sebagai contohnya adalah firman Allah SWT yang menyebutkan, sungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Surah Al-Kahfi ayat 30. Jadi Allah SWT ini puji. Dan tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan menyia-nyiakan pahala. Maksudnya akan beri sepenuhnya pahala kepada orang yang buat kerja dengan baik dah. Kerja cari rezeki pun kerja yang buat baik, maka boleh pahala besar dah. Kita dapati Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya sungguhnya Allah SWT mencintai seorang hamba yang punya keahlian, mahir. Yang dimaksud ialah keahlian melakukan sesuatu yang boleh dilakukan manusia. Diceritakan bahawa Rasulullah SAW melihat seorang lelaki Ansar bekerja sehingga tangannya menjadi kasar dan terkelupah. Jadi terkelupah kulit tangan dia. Okey, buat kerja kuat dah. Kasar lah ke apa, lepas tu kelupah tangan dah. Macam kita lah, tak biasa ngecok-cok tanah ataupun buat kerja kebun ni, gada nampak habis tangan dah, kelupah habis dah. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan kepadanya sebab yang menjadikan tangannya sedemikian. Apa kasar menahan tangan ni tak? Lelaki Ansar tersebut menjawab bahawa itu disebabkan sekup sekup apa tu, kita kata cok ke apa lah, kerja-kerja kebun. Jadi biasa digunakannya bekerja untuk membiayai anaknya. Dia buat kerja kebun tu menyebabkan kasar tangan dia dah, untuk cari rezeki untuk anak-anak dia dah. Mendengar jawapan tersebut, Rasulullah SAW berkata, ini adalah tangan yang tidak akan disentuh api neraka. Bukan tangan zikir akad doa, jangan sentuh api neraka dah. Tangan yang pasal bendera putih atau usaha lah. Putih tu je lah, kata ada agak dah. Tapi hak ni hak kerja tu, kerja cari rezeki sungguh-sungguh ni, dia boleh tangan dia boleh Allah tangan dia tu jadi asbab elok dia daripada masuk neraka dia. Dia tangan tak boleh masuk neraka, pas tubuh dia tak boleh masuk neraka dah. Tu Allah SWT sayang kepada orang yang buat kerja cari rezeki yang halal dengan bersungguh-sungguh dah. Umar Al-Faruq radhiyallahu kagum tak kala melihat penampilan dan pembicaraan seorang lelaki.
Ketika kemudian dibisikkan padanya bahawa lelaki itu adalah seorang yang tidak bekerja, maka jatuhlah martabat lelaki tersebut di mata Umar. Ada seorang tu, kecek panda ada. Piu da'i ke apa, tahulah. Kecek panda ada. Tapi dia tak kerja dah. Dia kecek dah. Panda dah. Dia menganggapnya rendah setelah meninggikannya. Mula dia pasal dia kagum itu lepas tu. Tak kerja buat dah. Apa? Ibu ikis je kamu ke apa, tak apa suka lah lebih kurang gitu. Kerana lelaki itu termasuk orang yang bersandar kepada usaha orang lain dan mengeksploitasi keringat mereka, orang tersebut tidak ubahnya seperti binatang lintah penghisap darah. Ni pun tak molek dah kalau kita menunggak agama dah. Dia ceramah ni boleh, tapi agama ke apa boleh kalau kita ada modul yang lengkap, ada sistematik, tapi tidak melampau-lampau dah. Tidak berkira lah. Tapi kalau kita ni eksploitasi orang, modal dia kita, kalau dia nampak kita semayang acak pun, kita berbuat akaun kita. Nah, tahajud pun berbuat akaun kita dah. Kita nampak, dah lalu pula dah. Tu rasa melampau lah. Mereka para nabi yang merupakan makhluk-makhluk Allah termulia dan para pemimpin manusia pada berbagai masa, juga bekerja dan berusaha di muka bumi untuk mencari rezeki. Jadi nabi sendiri pun ramah hak perok kambing lah. Ramah buat kerja buatlah nego gapo. Pendahulu mereka iaitu Nabi Muhammad SAW mengembala domba, berdagang. Nabi sendiri pernah berdagang sampai ke Syam dah, bisnesnya. Mengumpulkan kayu bakar dan menjahit pakaian. Jadi Nabi ni boleh buat belakang. Ya, itu Nabi dah. Kita sepatutnya boleh buat pun Nabi dah. Sikit lagi kita bincang tentang Quran pula dah. Masuk bab lain, Al-Quran Al-Karim. Seputar Al-Quran Al-Karim. Orang tanya, Syekh, berapa banyakkah jumlah surah Al-Quran? Al-Quran ni berapa surah? Berapa banyakkah jumlah surah Makkiyah dan surah Madiniyah? Berapa banyakkah jumlah surah yang diawali dengan huruf? Alif lam ra, alif lam mim, kau apa dah? Ayat-ayat apakah ayat apa yang pertama kali turun? Ayat apa yang terakhir kali turun? Berapa jumlah juzuk dan rubu'nya? Surah apa yang paling panjang dan surah apa yang paling pendek? Tanya kita Syekh ni. Syekh pun jawab. Al-Quran terdiri daripada 114 surah. 114 surah ni gazet jelah ni Nabi ayat dah. Diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Urutan surah-surah yang terdapat dalam Al-Quran adalah berdasar petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Ini soal lagi masalah. Setengah orang kata pengumpulan Quran ni bid'ah hasanah. Kita boleh buat bid'ah lah. Reka benda agama ni sebab nak Quran pun sahabat kumpul sebab reka dah. Sahabat je susun. Dengar belakang dia. Susun kau gapo ni bawa bismillah kau. Tak bawa bismillah surah At-Taubah tu. Semua tu atas arahan Nabi daripada wahyu daripada Allah SWT. Bukannya atas kehendak sahabat je kumpul susu Quran ni sini semua tu atas kehendak sahabat. Tidak. Nabi sendiri ajar. Mushaf ni walaupun ada riwayat dia Bukhari pun ada cerita Quran ni, kumpul Quran, tapi riwayat tu ada benda yang berbeza-beza riwayat, ada tak jelas ni. Ada satu riwayat kata yang ambil surah Quran tu pada sore. Daripada sore sahabat. Tu tak betul belaka dia. Ni, Al-Quran ni mutawatir. Dia bukan macam hadis. Al-Quran ni mutawatir yang dibaca oleh sahabat dan Nabi zaman Nabi tu ada dah Mushaf Al-Ummu dipanggil. Mushaf Al-Ummu ni ada di tiang Masjid Nabi tu. Tepat tu orang tengok situ, orang saling Quran pada situ memang ada dah zaman Nabi. Cuma yang susunan dia kemungkinan tidak sistematik sebagaimana Mushaf Uthmani yang ada ni tak. Mungkin dia tidak ada molek lah. Kita kata boleh bagi 30 juzuk molek comel tu tak. Tidak gitu zaman Nabi ni dah. Lepas tu ada orang sesat ni tak. Bukan orang biasa. Syekh Husin Al-Habsyi dah. Ni tok guru di Indonesia ni hebat. Ramai anak murid dia. Syekh Fahmi Az-Zamzam ni. Syekh Fahmi Zamzam tu. Hak suhul kat tempat kita ni. An-Nadwi dah. Fahmi Zamzam An-Nadwi ni dia belajar pula di India sekali ni Maulana Asri. Dia pun tok guru dia Syekh Husin Al-Habsyi. Dia ramai anak murid yang hebat-hebat dah. Tok guru ni Syekh Husin Al-Habsyi ni dia ahli sunnah asal dia. Dan sekali jadi Syiah. Kerana apa? Kerana kisah Jam'ul Quran ni, kisah pengumpulan Quran ni. Kisah hadis tentang pengumpulan Quran ni tidak faham oleh. Salah faham. Dia ada perbahasan ulama dah, ada kritik-kritik hadis tu, ada hadis lain pun tolong. Jadi kita faham oleh bahawa pengumpulan Quran ni bukanlah sahabat. Kalau faham sahabat je kumpul, dia akan jadi Syiah, jadi sesat. Dia kata sahabatnya mereka susun ayat Quran dan sahabat je tambah ayat Quran, dia kurang ayat Quran, dia mikir gitu. Dia akan jadi kalau baca buku Syiah jadi terpengaruh lah. Kalau dia faham dia kumpulnya Quran ni sahabat. Bukan zaman Nabi lagi. Ni masalah.
Okay, malaikat Jibril AS telah datang dengan urutan surah-surah tersebut dan mengajarkannya kepada Rasulullah SAW. Jadi, sesuatu ayat surah Quran ni ikut terutai apa tu? Jibril ajar Nabi ni. Bukan Nabi suka-suka, bukan sahabat suka-suka. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkannya pada kaum muslimin. Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, letakkanlah ayat ini begini dan di tempat ini. Nabi sebenarnya boleh baca Al-Quran. Ini soal lagi dah. Kita suruh Nabi tak boleh baca Quran, tak boleh membaca siapa ke mati Nabi dah. Hak tu hak suruh kita. Tapi kita tengok kitab besar, dan kita baca kitab Bidayah wan Nihayah ke kitab apa? Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Kita kena tengok ramai ulama besar termasuk Imam Bukhari sendiri berpendapat bahawa Nabi SAW ni boleh baca Al-Quran apabila startnya Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Start situ Nabi boleh baca Al-Quran. Bahkan tulisan solatun, lam ya ada waw dah, rumah waw dah. Sebenarnya alih. Tapi dia jadi waw situ. Salatun. Jadi dalam Al-Quran tulis salatun gitu, tak seperti kita belajar bahasa Arab biasa, salatun ni lam alif ta marbutah dia. Lam waw, bukan waw dah, tapi mengapa ada waw situ? Itu memang diajar oleh Nabi sendiri, ditetapkan oleh Nabi. Nabi kenal ada huruf masa tu. Mungkin Nabi tak kenal huruf. Nabi tak kenal huruf tu sebelum Nabi terima wahyu. Bila terima wahyu, automatik Nabi faham lalu. Pakai ingat lalu huruf-hurufnya. Kena faham tu. Kita duk ambil hak perkara biasa, tapi sebenarnya kita dengar je lebih sebenarnya Allah besar ramah. Imam Bukhari sendiri berpendapat bahawa Nabi sendiri boleh baca Al-Quran, kenal ada huruf. Bahawa Nabi suruh tulis berdasarkan apa yang cara dia suruh tulis dah. Walaupun Nabi tak tulis sendiri pun Nabi suruh tulis dan Nabi boleh baca lah. Ada hadis-hadis lain tu kena takwil lah. Setengah orang kata Nabi, setengah orang guna hadis tak kuat, riwayat sirah sampai menafikan riwayat lebih kuat. Itu masalah utama dah. Jadi Jibril kata suruh letak ayat sini begini dan begini. Mengenai jumlah surah Al-Quranul Karim, Imam Zarkashi dalam kitabnya berjudul Al-Burhan fi Ulumul Quran. Ini soalah Imam Zarkashi ni ada kitabnya Al-Burhan fi Ulumul Quran. Sebagai berikut dia kata, ketahuilah bahawa jumlah surah Al-Quran menurut kesepakatan para ahlul halli wal aqdi, yakni para pakar. Ahlul halli wal aqdi ni pakar dah. Biasa orang kata pemimpin dah. Ialah 114 surah. Sebagaimana menurut Mushaf Uthmani, hak kita sekarang ni mutawatir. Kita tak boleh pertikaikan. Jangan ada ayat sahabat. Ayat sahabat cukup 114 surah kan? Habislah kita nak makan perangkat Syiah lah. Al-Quranul Karim telah turun di kota Mekah sebanyak 85 surah. Dan di kota Madinah sebanyak 29 surah. Ni ijtihad ni ada khilaf lagi dah. Jumlah semua surah yang turun di kedua kota tersebut adalah 114 surah. Dan itu merupakan jumlah seluruh surah yang ada dalam Quran. Adapun surah-surah yang dimulai dengan huruf seperti alif, lam, mim dan ha mim dan seterusnya sebanyak 29 surah. Ada 29 surah ada start dengan huruf. Start dengan huruf. Ni kata mutasyabihat ni. Bukan mutasyabihat sifat Allah. Setengah tu dia ada pengaruh ilmu kalam yang akan kata sifat Allah, hak cerita bahasa sifat Allah, hak tu mutasyabihat. Tu tak mutasyabihat mana tu dah. Tu terima laisa kamitslihi syai', selesai masalah. Ni kalau nak bincang kalau ayat mutasyabihat yang mungkin orang menggunakannya ni. Dikata huruf ni ada khasiat, setengah tu huruf dipanggil wafak dah. Ilmu sihir guna huruf. Ilmu sihir guna huruf. Rahsia-rahsia, ada buku terbit rahsia-rahsia huruf hijaiyah tu ada unsur sihir lah. Baca shin beberapa kali khasiat gini, baca gini. Itu ada unsur jin, ada unsur sihir ni. Mereka kata juga begitu juga nombor dah. Orang India, Pakistan kadang-kadang suka. Bismillah tu juga ganti dengan nombor dah. 3782 ke berapa tak ingatlah ada nombor dah. Nombor tu ganti Bismillahirrahmanirrahim. Tu pun ada unsur sihir juga, unsur sihir juga. Tak apalah dah. Adapun ayat yang pertama kali turun adalah ayat-ayat awal dari surah Al-Alaq, iaitu firman Allah SWT. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia telah menciptakan manusia dari sekumpal darah. Bacalah dan Tuhan dengan nama Tuhan dan Tuhanlah yang paling pemurahnya. Yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan pada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi kita tengok sini Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq ni. Allah SWT nombor 1 suruh baca. Bukan nombor 1 ngadak tok guru sebenarnya. Nombor 1 baca dulu. Masalah sebab kita ni, ya cari ke tok guru lebih baca buku yang kita belajar setan. Bagaimana Quran nak lawan Quran? Hadis tu hadis palsu tak?
Nah. Man la syaikhun lahu fa huwa syaitan syaikhun lahu. Man la syaikhun lahu. Siapa-siapa tidak ada tok guru syekh, fa huwa syaitan syaikhun lahu. Bahawa syaitan lah syekhnya ada. Tu karut dah. Tu hadis palsu dah. Sepakat ulama tak ada kata hadis tu dhaif. Biasa palsu berlakon. Sepakat para ulama hadis. Jadi nak pakai hak tu tolak. Hak Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tak betul dah. Kita tengok budak-budak pandang ngaji. Semua kita tengok dulu. Zaman saja budak-budak tu. Saya duk ngaji juga apa Nik Numadihah dulu tak. Gapo yang cerita? Dia cerita dia baca dulu sebelum masuk kelas. Tu je poin dia. Budak-budak wajib baca sebelum masuk kelas ni ngaji ya. Masuk dia kelas tu cikgu ngajar pakai masuk pakai pahal dah tu. Buat prosedur sebelum ngaji tak. Bukan ngaji baca ngaji banyak dah. Talaki banyak. Setengah tu duk talaki banyak. Baca sebelum prosedur sebelum ngadak tu tak ada dah. Lepas syekh ayat gapo tak apa faham mana dah. Ni banyak berlaku dah. Lepas tu suruh Tok Guru hebat. Memang Tok Guru hebat dia. Tak hebat mana Tok Guru je hebatnya. Jadi hak betul, ngaji betul, baca dulu. Lepas tu baru tak faham tu baru tanya Tok Guru. Bukan tak faham tu pakai faham sendiri. Tanya Tok Guru juga. Tapi baca dulu. Baca dulu dah. Ada orang kata ngapa Quran tak ada faedah, kena faham dulu dah. Yang perlekehkan hafalan dah Quran. Memang sistem dulu yang ngapa dulu baca lah dah. Baca apa dulu. Lepas baca apa agak baru tengok terjemah. Lepas tu baru belajar tafsir. Bukan kata tafsir dulu. Agak lambat lah nak ngapa ya. Apabila nak ngapa. Jadi kita apa, kita cepat lah nak faham tafsir nak. Cepat nak faham tafsir ada dari kepala dah. Kalau kita orang ngaji hadis, kalau kita ngaji Sahih Bukhari dan Maulana Asri ke apa dah. Kalau hak molek je katanya, dalam Sahih Bukhari ni banyak ayat Quran yang ambil sekerak-sekerak dah. Tapi kalau orang tak biasa tak ngapa Quran tak boleh bayar lah. Malah pergi tiarak. Tambah hak tak tiarak dah. Hak tiarak pun dia tak boleh bayar. Kalau ada Quran ni dia ada dah dari kepala Quran, dia boleh kait. Ni Quran ni pasal go ni. Pasal go dia. Ni ayat Quran sini. Dia jadi ayat Quran tu dia boleh kait-kaitkan ada dah dari kepala dia. Tu faedah ngapa. Kata-kata ada dah Quran. Start dengan apa? Start dengan Iqra, lepas tu ngapa, lepas tu ngaji. Kita tak boleh menafikan itulah. Tapi bagi orang yang sampai usia yang lebih dah, tak ada nak ngapa dah. Kerja buat dah tak. Ngapa apa sikit-sikit, juzuk 30 ke sebagainya. Tak ada nak amal lah kalau nak ngapa banyak-banyak dah. Dia boleh terus lah dengan tafsir pasal terus. Yang naknya sebenarnya kita faham Al-Quran dan kita mengamalkan surah Al-Quran tu. Itu asal-asal dia ni. Tapi hak molek ni start daripada bawah. Pasal usia molek ngapa ni usia bawah. Dia tua ya sibuk dah lain nombor satunya. Bukan tak ada ngapa lah. So boleh juga ngapa tapi sibuk dah lain dah. Itu masalah. Okey, habislah. Ayat-ayat awal dari surah An-Alaq itu turun kepada Rasulullah SAW tak kala beliau sedang berada di Gua Hira. Iaitu ketika pertama kali Jibril mendatangi Rasulullah SAW untuk menyampaikan pesan-pesan dari Tuhannya. Kemudian Jibril membacakan Al-Quran kepada Rasulullah SAW supaya beliau menyampaikannya kepada manusia. Setelah rangkaian ayat di atas, kemudian turunlah ayat-ayat awal dari surah Al-Mudaththir yang bunyinya sebagai berikut. Ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila. Okey. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fasab. Itulah ayat Quran itu dah. Ya ayyuhal mudaththir. Wahai orang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu, bersihkanlah pakaianmu. Wasiyabaka fatahhir warujza fahjur. Dan tinggalkanlah perbuatan dosa dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperolehi balasan yang banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Jadi ni ayat seterusnya selepas surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq pun tidak penuh juga turun tak. Sebahagian surah Al-Alaq turun situ lah. Lepas tu sebagaimana disebutkan dalam riwayat, surah yang pertama kali turun secara sempurna ialah surah Fatihah. Surah lain tu dia tak habis-habis lah kau. Surah Al-Muzammil Mudaththir dia pun tak habis molek. Surah Al-Alaq apa Surah Bismi Rabbika Iqra Bismi Rabbikal ladzi khalaq apa tu pun tidak habis juga dia. Ada ayat lagi turun waktu lain. Tu sempurna ni Fatihah. Tu 7 ayat sekaligus. Sedangkan surah yang terakhir turun secara sempurna adalah surah At-Taubah. Yang ayat-ayat awalnya berbunyi sebagai berikut. Bara'atu minallah. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu wahai kaum muslim. Maka berjalanlah kamu kaum musyrik di muka bumi selama 4 bulan dan ketahuilah bahawa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah
Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang kafir. Jadi ada masa juga, masa damai 4 bulan ni. Lepas ni pergi lah. Masa gitu lah. Pernyataan pergi lah. Bara'atu minallah ni lah. Putus hubungan Allah dan Rasul ni dengan pokok-pokok kafir ni. Maksudnya tak ada hubungan, lepas ni pergi. Al-Quran Al-Karim terdiri dari 30 juzuk. Dan tiap-tiap juzuk terdiri dari 8 rubuk. Dengan demikian jumlah rubuk Al-Quran adalah sebanyak 240 rubuk. Jadi setiap juzuk tu 8 lah. Rubuk ni kira 1/4 rubuk ni. Tapi sini bagi 8. Jadi 8 kat, jadi 30 darab 8 jadi 240 rubuk. Sementara jumlah ayat Quran adalah 1204 ayat. Adapun jumlah kata-kata terdapat dalam Quran sebanyak 7030 kata. Jadi gini, ni faham tak? Ada walaupun kata ada khilaf gini-gini, kita sepakat lah. Semata-mata khilaf. Kita akan terima realiti. Quran hak ada kita, hak Utsmani ni. Ya jelas ada berapa ayat Quran, berapa surah, berapa. Hak tu kita pakai hak tu dah. Tapi kita tak faham tak? Dah. Bagi sebenarnya bukan kata zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi lah dan seterusnya tu. Baris negara apa tu tidak benar juga. Sebenarnya baris ni zaman dulu lagi. Orang mengikut kajian tu. Zaman jahiliah lagi orang Arab telah guna titik dan baris. Titik dan baris tu ada dah. Terutama sekali titik lah. Tak benar kata titik ni zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi tu tak benar karut ni. Zaman Utsmani tu ada dah. Cuma ni semakin lama semakin banyak lah tanda-tanda dalam Quran tu. Cuma ni titik dengan baris ni ada dah. Sebenarnya waktu perbincangan sebenarnya bukan pengumpulan Quran baru start zaman Uthman tu. Zaman Uthman tu bukan start mula pengumpulan yang mudah dibaca sampai situ. Mungkin bagi lebih comel lengkap molek berbanding zaman Nabi. Lebih sistematik. Bukannya kata zaman Uthman tu barulah Quran dikumpulkan. Ramai ni salah faham. Ada setengah berhujah dengan ni lah kita boleh buat bid'ah hasanah ni. Hak tu teh lagi hak saya tengok banyaknya hak cerita mana asli cerita banyak juga orang sesat jadi Syiah ni dia duk charge sahabat dia susu Quran. Masa zaman Nabi tak ada. Ulama Pakistan, Pakistan tu Maulana apa tak ingat, dia ada kitab Jam'ul Quran. Jam'ul Quran. Tak silap saja maknanya Al-Qandhalawi juga tu. Maulana apa Habibullah apa tak ingat lah. Jadi dia buat Jam'ul Quran. Dia jawab habis cerita-cerita ni. Dia cerita pengumpulan Quran ni zaman Nabi. Dia ada Mushaf Ummu. Bahkan Imam Syafi'i ni dia berbuat nama kitab Al-Ummu tu sebab inspirasi daripada kitab Quran yang ada Mushaf Al-Ummu di Masjid Nabi tu lah. Di tiang Masjid Nabi tu ada Mushaf Al-Ummu. Mushaf zaman Nabi lagi tulis. Nabi suruh tulis dan orang saling Quran tu daripada situ. Tak betul kata baru start dalam itu. Cuma ni lebih sistematik. Baris lebih comel. Kau apa lebih sistematik tu betul. Dan susunan dulu 30 juz. Dia tidak ada. 30 juz tak ada dah. Robok dengan juzuk ni tak ada zaman Nabi. Zaman Nabi dia bagi ikut. Dia panggil 7. Sabun apa panggil istilah dia. Yumin ke apa. Adalah. Dia kaedah dia lah. Daripada surah. Berapa ke surah berapa. Dia bagi 7 bahagian Quran ni. Bahkan sahabat biasanya khatam Quran, dia baca malam ke pagi ke siang, dia 7 hari khatam Quran. Tu amalan sahabat. Kebanyakan sahabat 7 hari. Lepas tu ada hak 30 hari tu. Tu sahabat rendah. Biasa sahabat biasanya 7 hari lah. Sahabat rendah kalau ada pun hak rendah tu boleh lah 30 juzuk. Ada ebek lah. Hak tu kita lah. Biasa 30 juzuk lah. Sebulan dah. Tapi sahabat, hak biasa sahabat ni 7 hari sekali khatam dah. Jadi 7 hari memang Nabi ajar 7. Tidak ada 30 juzuk. 30 juzuk ni sebab susunan itu kalau boleh kita kata zaman masa Utsmani tu dia susun ikut sistematik sehingga mudah okey. Sekira juzuk kat 20. Dan itu lebih sistematik tu di zaman Utsman nah. Kata masa Utsmani ni. Tapi hak sebenarnya sebelum tu dah ada titik baris gapo ada dah. Terutama titik lah, titik ada dah. Cuma zaman Utsmani lebih banyak sikit. Lepas ke dia tu semakin banyak lah tambah-tambah. Tasdid lah ke apakah. Wallahualam. Tapi yang pentingnya. Bukan untuk bid'ah hasanah. Tapi untuk menyempurnakan maksud syariat. Baca Quran dengan betul dah. Okey. Surah yang paling panjang adalah surah Al-Baqarah. Sedangkan surah yang paling pendek adalah surah Al-Kawthar. Al-Kawthar kata. Al-Haqqut Takasur. Yang berbunyi. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Dan dirikanlah salat kerana Tuhanmu. Dan berkorbanlah. Sesungguhnya. Ina atayna kal kawthar. Tu kata.
Inna a'tainakal kautsar fasli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar tu. Tu dah. Tu surah paling pendek. Maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah sungguhnya orang-orang yang benci kamu dialah yang terputus. Huwa abtar. Ini surah paling pendek, surah Al-Kautsar. Maha benar Allah yang Maha Agung tak kala menyatakan, maksudnya sungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan lurus. Surah Al-Maidah ayat 15 hingga 16. Itulah jadi tu cerita tentang Quran. Ada soal lagi lah ni jadi isu dah, iaitu dia panggil tirik tala garpu tala garpu tala. Garpu tala ni kalau belajar fizik dia panggil ada dua butir apa dia panggil tala bunyi dah. Tala bunyi tu kita kata so lebih bunyi lagi sebelah tak nama ni gonya juga getar juga dah. Sebab frekuensinya sama. Dia panggil istilah dia resonans. Kalau mengaji fizik tu resonans. Jadi dia ni ada getar jiwa ni. Dia istikharah ke gana. Lepas tu dia buka Quran. Ya, itu tu apa? Ni lupa ke apa dah. Dia sebelum dia pakai tudung dia kata dia baca hak tu lah. Dia ikut garpu tanda tu. Gana lepas tu dia pun belik kena ayat pakai tudung. Dia pun tak Arab lah. Tapi masalahnya ulama tidak mengiktiraf cara ni. Ulama ni lama, beribu tahun dah ulama kita ni. Tak ada ajar kita nak taubat ke, nak insah ke, nak dapat motivasi ke, kita guna style tilik, nak macam tilik nasi lah. Belek Quran. Ni betul lah Quran ni lah. Tapi kita boleh, kita baca Quran setiap hari tu, tiba-tiba kita terjumpa ayat Quran ni. Kita mikir molek, kita tadabbur, kena diri aku, tak apa. Tapi kalau kira baca nasi ni, belek Quran baca ni je. Takut tak molek lah pasal semua ulama menentang, termasuk dah sekarang ni Dr. Mustafa Al-Bura meninggal dah dia. Mustafa Bura pengarang kitab ni lah, kitab fiqh apa kata? Fiqh manhaji lah, fiqh manhaji dah. Jadi dia kata tu tak boleh, haram. Dia kata haram dah. Jadi kita ni tak usah dah tilik nasib dengan Quran lah. Tilik nasib ni dia tentang walaupun guna Quran dah. Kita jangan guna benda-benda jahiliah masuk ke dalam Islam. Dia menjadi pengaruh luar, pengaruh pada putih. Orang masuk dalam Kristian pun guna juga tu, Bible kena ada dah. Style tilik nasi juga. Nak taubat nak insah tu belek Bible dia. Dia baca betul ayat tu dia pakai teka ni ayat ni lah. Dia baca dia pun insah juga. Dia kena serupa dengan kita juga dah. Di kita nanti dia bunyi dah daripada pengaruh putih dah. Sekarang ni panggil new apa ni? New management enggak apa istilahnya. Adalah sekarang ni ada pengaruh daripada barat. Falsafah dia tu masuk dalam motivasi dia. New age movement. Kata sekarang ni soho ni new age movement dia masuk dalam apa motivasi dia tu. Gerpu tala apa ataupun positif sama tu. Nampak comel tapi kadang-kadang kita nak ingatlah. Positif sama pun jangan sampai tahap menafikan Quran, menafikan Al-Quran dan hadis, jangan melampau. Pasal dia ada unsur-unsur campur tangan falsafah yang sebenarnya menafikan kuasa Allah. Dia kata ada kuasa positif, kita aura positif sehingga tak berasa ada Tuhan. Itu asalnya, tapi dia masuk dalam dunia Islam, orang Islam Indonesia tempat tu mari Malaysia ni. Dia di Islamik ke? Tapi unsur asal dia janganlah kita taksub sangat dah. Dia boleh jadi akidah juga. Wallahu a'lam. Setakat itulah perbincangan kita. Kita tangguh tazkirah ringkas kita dengan suratul Asr dan tasbih farah. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.